perkara yang direka-reka bid'ah ini, perkara bid'ah ini dia sebut di sini terbahagi kepada dua. Yang pertama bid'ah mahmudah, yang ni yang dipegang oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Yang kedua bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Banyak ulama-ulama kita, As-Suyuti, Imam Ibn Azuddin Abdul Salam dan sebagainya, banyak menterjemah Azuddin Abdul Salam pecah bid'ah pada 5. Tapi kebanyakan ulama kita pecahkan bid'ah ni kepada 2. Selesailah. Dan padangan Asy-Syatibi kita tak pakai lah di sini. Tak apalah, yang mana mengaji dia faham insya-Allah apa saya sebut ni. Baik. Perkara yang direka-reka bid'ah ini terbahagi 2. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Artinya bid'ah mahmudah ini ialah mereka-reka sesuatu yang baik, dan mana perkara tersebut pula berasas kepada ajaran agama, ada asas dalam Islam. Dia kata seperti mana mengerjakan sembahyang tarawih secara berjamaah. Dia bagi hujah seumpama tu, sembahyang tarawih berjamaah zaman Nabi tidak ada sembahyang tarawih berjamaah, tapi sembahyang tarawih ada. Cuma Sayyidina Umar reka satu benda baru, dia buat, dia himpunkan sahabat sembahyang berjamaah ramai-ramai. Ubay bin Ka'ab jadi itu imam. Jadi Sayyidina Umar buat satu benda yang baru. Ni hujah yang diberikan. Umar Al-Khattab semasa mengusulkan ini telah memberi alasan. Sayyidina Umar waktu tengok sahabat ramai-ramai duduk semayang berjemaah tarawih macam tu, Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah, inilah sebaik-baik bid'ah. Tu kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang menjadi khulafa' Rasyidin, Sayyidina Umar pun buat benda bid'ah, tapi bid'ah tersebut bid'ah yang mahmudah, yang baik. Sebab itu kita nak sebut di sini Bismillah, lah ni macam ni amalan yang disusun oleh tok-tok guru kita, orang-orang alim kita dulu, dan banyak diamalkan dalam masyarakat kita. Ayah-ayah guru sekalian buat yang mana yang ada dalil, ada sandaran, yang tok-tok guru kita, orang-orang alim kata mengatakan boleh buat, tidak ada masalah, buat. Tapi yang mana yang tok-tok guru kita, orang-orang alim kata, ulama-ulama sebut yang ni bid'ah ni dhalalah, tak boleh buat, yang tu tinggal. Contoh yang kata dhalalah, satu contoh, orang yang meninggal dunia, keluarga hak meninggal dunia ni, dia berpahaman, dia faham kena buat kenduri malam ke-7, malam ke-14, malam ke-21, malam ke-100, dia faham kena buat malam tu. Yang tu bid'ah. Oh, malam ni malam 100 kena buat tu, ayat tu kena buat, kalau tak buat salah. Dia faham macam tu, yang tu salah, yang tu bid'ah dhalalah. Tapi kalau setakat nak buat kenduri, bila pun tak apa, buatlah. Faham kok bahasa saya tu no? Lepas tu benda-benda macam ni usilan, lastu bi ahlin, saya bukan ahli nak bahas secara mendalam tentang isu bid'ah ni. Tapi setakat ni, itulah dia, bid'ah terbahagi kepada 2. Yang mana ulama kita duk sebut lama dah, boleh buat, tidak ada masalah usilan. Apa isu baru ni usilan yang depa duk ulas? Ada keluar isu semayang apa? Waktu semayang isyak setakat tengah malam waktu semayang isyak setakat tengah malam, ulama-ulama kita jawab dah, waktu isyak ni habis dia subuh. Habis tu hadis yang Nabi kata waktu isyak ni tamat waktu tengah malam tu, ulama mengatakan tamat tu maksudnya tamat waktu yang fadilah, waktu yang afdal, waktu yang terbaik, tamat malam. Tapi mayang isyak boleh buat pukul 5 pagi pun boleh buat lagi, pukul 5 suku boleh buat lagi, sebelum azan subuh boleh lagi semayang isyak. Tu pun jadi kontroversi baru ni jadi kontroversi tak? Mereka hantar kat saya isu yang kita duk tulis di mana ke apakah, yang bubuh nama orang mati bin dengan nama mak yang tu pun jadi isu juga. Mereka duk petikai isu tu, mereka kata mana boleh bin ni kena dengan nama ayah, sebab di hari akhirat nanti manusia dibangkitkan diseru dengan nama dia dengan nama pak dia. Sedangkan peristiwa tersebut ada disebut dalam kitab Rasulullah Abu Umamah Al-Bahili sebut kan. Ada hadis tu saya tak hafal Rasulullah, minta maaf, tapi boleh sebut nama bin dengan nama mak, tidak ada masalah. Ulama dulu buat dah, salafus soleh dulu pun buat dah. Waktu orang tu meninggal dunia, buh nama dia bin dengan nama mak dia, yang kita duk buat hari ni macam selalu tu. Nama apa? Rosli. Bin apa? Bin Salmah. Rosli anak lelaki kepada Salmah. Waktu kita nak mati, kita akan binkan dengan nama mak. Boleh, yang tu tak ada masalah, buatlah. Ada sandaran dia.
cuma saya tak apai hadis tersebut, agak panjang sekali, tapi boleh ada sandaran dia. Poin kita nak sebut di sini, buat dia, tidak ada masalah. Nah, baik. Semayang tarawih bercara berjemaah belum pernah dilakukan sebelumnya, betul. Tapi Sayyidina Umar buat satu perkara bid'ah, buat satu benda yang baru. Satu contoh lain ialah tindakan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf oleh Sayyidina Abu Bakar dan satu bentuk bacaan oleh Sayyidina Osman. Itu pun bid'ah tu. Sayyidina Abu Bakar himpun semua nak buat dalam satu buku. Sayyidina Osman pula bila himpun siap Quran, dia keluarkan arahan bakar semua Quran lain, pakai satu tulisan ya. Quran lain semua bakar, pakai satu ya. Itu pun bid'ah tak? Kalau mereka kata bukan Ustaz, lah bid'ah tu kan Quran, kan ibadah, bacaan Quran. Sayyidina Osman buat bid'ah, ya, tapi bid'ah tersebut bid'ah yang baik. Usaha-usaha ini merupakan satu rekaan baru yang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi sebelum daripadanya. Zaman Nabi SAW tak ada benda-benda macam ni, tapi dibuat. Nah, tu dia panggil bid'ah mahmudah. Adapun bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela pula, ialah mereka-reka perkara baru tanpa merujuk kepada syarak, tak tengok pada hukum, sama ada rekaan tersebut menyentuh segi akidah ataupun ibadah. Contoh dia apa? Pengarang kita buh di sini. Contoh bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dalalah ni apa? Dia kata pendapat yang mengatakan ma'rifat kepada Allah ni cukup dengan kasih sayang, tidak perlu kepada amalan. Tu bid'ah dalalah tu. Dia kata kita nak menghampirkan diri pada Allah ni cukup ingat dalam hati, cukup, tak payah mayang, tak payah apa, ingat tu kira ibadah lah. Allah kata wa aqimis salata li dzikri, kamu dirikan semayang untuk ingat aku. Dah ingat kira okey, tak payah semayang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kamu buat ibadah pada Allah sampai kamu rasa yakin. Dia terjemah ayat tu macam tu. Jadi bila dia dah yakin pada Allah, tak payah buat ibadah, yakin lah. Tu bid'ah dalalah tu, jenis tu dalalah lah tu. Perbuatan baru yang direka, tak ada dalil ambil pada mana, tak ada nas daripada mana, tak ada sumber hukum daripada Quran ataupun hadis. Benda baru yang direka tak ada asas, yang ni sesat, yang ni ditolak, yang ni tidak diterima. Sebab itu saya nak sebut sekali lagi macam ni lah sekalian. Isu berkaitan dengan bid'ah ni, ayah-ayah ibu-ibu sekalian, kita pegang bid'ah ada dua. Senang, kita pegang hak tu sudah. Bid'ah dalalah satu, yang kedua bid'ah mahmudah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik seperti mana yang disebut oleh alim ulama kita dulu, kita buat sahaja, insya-Allah bid'ah tersebut baik, tidak ada masalah. Yang sesat pun ulama kita dah sebut dah senaraikan dah bagi tahu dah, hak sesat kita tak payah buat, selesai. Dan kumpulan yang mengatakan bid'ah ni hanya satu, semuanya dalalah, kita nak biarkan mereka silakan. Saya punya prinsip qulillah, sebut nama Allah, thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkan mereka bermain dalam kolam mereka sendiri. Baik-baik. Depa nak perkeras kata bid'ah satu ya, silakan. Depa nak kata perbuatan hak kita buatlah di bid'ah, silakan. Kita buat cara kita. Sebab ajaran yang kita bawa, betul, kita boleh bahasa ni mungkin kasarnya lah. Ajaran yang kita buat busilan setakat ni, mana ada satu kita sebut pengesahan, kata ajaran hak kita buat betul, tak ada pengesahan. Ajaran yang mereka buat pun belum lagi ada satu pengesahan, kata ajaran hak mereka buat tu pun betul, depa pun tak ada. Jadi kamu buat cara kamu, kami buat cara kami, insya-Allah. Kan? Kalau ijtihad kamu betul, kamu akan dapat dua. Ijtihad kami betul, kami pun akan dapat ganjaran, insya-Allah. Pakat-pakat buat masing-masing lah, senang. Boleh faham kok bahasa saya tu noh? Kan? Kali buat apa lah. Saya duk dengar tadi dalam kereta, apa ni, video lama lah, video debat antara Dr. Asri Zainal Abidin dengan Profesor, bukan debat lah, perbincangan ilmiah, munaqasyah ilmiah antara Dr. Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis lah ni, dengan Al-Fadil, Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Hanafi. Cantik jalan 4 jam saya download daripada internet berkaitan dengan isu bid'ah hasanah. 4 jam duk dengar jalan. Boleh kereta tu convert dalam MP3 duk dengar jalan. Hujah masing-masing. Dan di antara satu kesimpulan yang saya boleh ambil, wallahu alam, berdasarkan pendengaran hak saya duk dengar tu, Dr. Asri Zainal Abidin pun sebut benda yang sama. Dia kata masing-masing pakat buatlah, kan? Yang tak bolehnya
kami menyalahkan kamu, kamu menyalahkan kami. Dia kata hak tu je tak boleh, sama juga. Dia kata kamu nak buat yang kamu, silakan, kami nak buat cara ni, silakan. Dia kata yang tak bolehnya kalau tengah-tengah dia zikir tu, Tok Imam pergi rampas mic berak, ataupun pergi tarik soket berak, dia kata yang tu tak boleh. Tapi kalau kata hak nak pegang dengan kata semua bid'ah, dia kata pegang. Hak mana nak pegang kata ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada dua ni, dia kata pegang. Boleh pula. Jadi kita pilih untuk pegang bid'ah ada dua, kita pegang sudah. Dia orang nak marah, silakan. Faham kot bahasa saya tu no? Macam marah nampak gaya dia. Faham kot no? Itu sebut macam tu salah. Habib Ali Jufri pernah mengatakan, apabila makin bertambah ilmu kamu, cantik kata-kata tu, cantik salah. Dia kata manusia ni apabila makin bertambah ilmu, makin bertambah ilmu dia, makin kurang bergaduhnya. Makin bertambah ilmu, makin kurang berkelahi dia tu. Sebab tu kita hari ni kalau boleh bersekalian dengan golongan hak bopok ni, biar pilah jalan. Depa masih nak berkeras dengan pahaman mereka, silakan. Cuma mereka tidak boleh ganggu pahaman kita. Kita berpegang dengan ajaran kita, mazhab kita, ulama-ulama kita, peganglah, biarkan mereka silakan. Boleh faham cakap tu no? Bahasa tu mudah sikitlah insya-Allah. Mudah-mudahan ambil manfaat, mudah-mudahan ambil pengajaran insya-Allah.